أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إمام المصلحين وسيد المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Fadil Tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa Masjid, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, orang-orang alim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih panjangkan umur dan usia kita sehingga saat dan ketika ini dalam keadaan sehat walafiat. Malam ni kita masuk tanggal 1 hari bulan Sya'ban 1445 Hijrah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala amal soleh yang kita lakukan sebelum ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terus diberikan kekuatan, semangat yang tinggi untuk melakukan sebarang bentuk amal kebajikan sebagai bekal yang paling berguna untuk kita apabila bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Allahumma amin. Lebih-lebih lagi kita sudah melepasi bulan Rajab, kita masuk bulan Sya'ban, dan dalam masa sebulan kita akan masuk bulan Ramadan. Semoga amal ibadah kita semakin bertambah. Biasakan amalan-amalan sunat yang mungkin sudah lama kita tinggalkan, supaya bila masuk bulan Ramadan nanti kita cukup bersedia dan sudah terbiasa dengan amalan-amalan sunat. Bersedekah, begitu juga dengan qiyamul lail, begitu juga dengan membaca Al-Quran dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada soalan sampai. Alhamdulillah, hari ini makin ramai jemaah bawa anak-anak datang ke masjid, termasuk anak-anak kecil dan belum mumayyiz. Ini memang menjadi hasrat pihak masjid agar masjid terus bertambah imarah. Walau bagaimanapun, kebanyakan kanak-kanak tersebut ikut bersolat bersebelahan bapanya dalam saf dewasa. Keadaan ini ada kalanya menjadi keresahan sebahagian jemaah lain kerana ketika solat, anak-anak ini kebiasaannya tidak boleh duduk diam. Persoalannya, bagaimanakah susunan yang terbaik untuk saf kanak-kanak? Adakah diasingkan atau boleh sahaja bersama saf dewasa? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita digalakkan untuk solat di masjid. Peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj yang Allah Ta'ala sebut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu punya isyarat penting berkaitan dengan solat di masjid. Dan salah satu daripada bentuk pendidikan di dalam Islam adalah mengajar anak-anak solat, termasuk membawa mereka ke masjid. Dan para ulama bahaskan berkaitan dengan kedudukan saf mereka.
Begitu juga dengan sahnya solat berjamaah. Antara lain, yang pertama tuan-tuan dan puan sekalian, sekiranya kanak-kanak itu telah mumayyiz dan juga telah berkhatan, maka yang ini memang digalakkan untuk berada dalam saf bersama dengan orang dewasa. Dalam kitab Mughni Muhtaj, Khatib Asy-Syirbini menyatakan bahawa likulli min rajulaini, diletakkan kanak-kanak itu bagi setiap dua orang lelaki. Bagi setiap dua lelaki. Maknanya dua lelaki, satu kanak-kanak. Dua lelaki, satu kanak-kanak. Jangan letak lelaki, kanak-kanak, kanak-kanak, lelaki. Tak jadi. Itu dia akan sama-sama dengan dia. Dia akan mungkin akan buat perkara yang tidak sewajarnya. Tapi apabila bersama dengan walinya, bersama dengan penjaganya, ayahnya, yang ini dengan syarat mumayyiz. Apakah maksud mumayyiz? Boleh membezakan di antara yang baik dan yang buruk. Boleh membezakan di antara perkara yang satu dengan satu yang lain. Pada kebiasaannya dalam mazhab Asy-Syafi'i berumur 7 tahun. Biasanya berumur 7 tahun. Sebab tu 7 tahun ni dah masuk kelas. Dia tahu dia darjah 1. Kalau yang belum darjah 1 ni, dia pun tak tahu dia darjah berapa, tuan-tuan sekalian. Jadi biasanya dia sudah mumayyiz, boleh membezakan. Jadi kanak-kanak yang seumpama ini termasuk dalam apa yang dibincangkan tadi. Adapun yang belum mumayyiz, yang tak tahu apa itu solat, yang tak tahu apa itu saf dan juga masjid, yang ini bukanlah maksudnya dihalang daripada datang, tetapi perlu diuruskan. Perlu diuruskan. Yang ini tidak masuk dalam saf bersama dengan orang dewasa yang lain. Mungkin boleh dihimpunkan sesama mereka dengan syarat ada yang mengawal. Dengan syarat ada yang mengawal. Mungkin ada seorang pengawas, ada seorang yang kita minta dia tengok dan perhatikan untuk mendidik mereka juga. Jadi ini untuk menjaga kehormatan masjid. Begitu juga untuk menjaga iaitulah ibadah yang dilakukan oleh jemaah yang lain sebagai tempat bermunajat, sebagai tempat berdoa dan juga seumpamanya. Itu komen ringkas saya. Wallahu a'lam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sambung perbincangan kita yang lepas daripada kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Malam ni kita masuk dosa besar yang ke-64, Al-Kabiratur Rabi'atu Was-Sittun, dosa besar yang ke-64. Tajuknya Asyurbu fi dhahabi wal fiddah, iaitu minum pada ataupun menggunakan bekas daripada emas dan juga perak. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la talbasul harira walad dibaj wala tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wala ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Muttafaqun alaih. Nabi SAW bersabda, janganlah kalian memakai sutra al-harir walad dibash, dan jangan juga memakai dibash, pun kita terjemah sebagai sutra, cuma ini perbezaan pada sudut perkataan yang ada sedikit sebanyak perbezaan antara keduanya, tetapi sutra. Wala tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah, dan janganlah kalian minum pada bekas yang dibuat daripada emas dan juga perak. Ini yang menjadi topik perbincangan kita. Wala ta'kulu fi sihafiha, dan janganlah kalian makan pada, kita kata pinggan, mangkuknya lah. Minum dilarang, makan juga dilarang menggunakan emas dan perak.
pinggan perak, mangkuk perak, apalagi sudu, begitu juga dengan emas, kedua-duanya tidak dibenarkan, dilarang. Dan Nabi menyebut di hujung hadis, fa innaha lahum fid dunya walakum fil akhirah. Sesungguhnya ia, iaitulah emas dan perak ni, makan dan juga minum padanya, menggunakannya, ini Nabi kata lahum, untuk mereka di dunia. Siapakah mereka? Dalam hadis disyarahkan bahawa mereka yang Nabi sebut merujuk kepada orang-orang yang tidak beriman. Untuk mereka, untuk non-Muslim. Walakum fil akhirah, dan ia untuk kamu nanti pada hari akhirat. Maknanya kalau insya-Allah kita semua masuk syurga, mendapat nikmat dan rahmat daripada Allah Ta'ala, maka semua ini akan menjadi halal dan boleh digunakan. Daripada hadis ini, yang satu berkaitan dengan sutra, yang sutra memang ada hadis lain yang khusus, iaitu Nabi pegang emas di tangan kanannya, kemudian sutra tangan kiri untuk tunjuk dan ceritakan kepada para sahabat yang ini adalah diharamkan, kedua-duanya ini diharamkan untuk orang lelaki dalam kalangan kamu. Begitu adapun untuk orang perempuan diharuskan. Adapun sutra, lelaki haram, perempuan harus. Emas dan perak, orang perempuan memakainya di badannya adalah diharuskan. Emas dalam kadar jumlah yang mu'tad, yang biasa. Lebih daripada yang biasa, maka akan dikenakan zakat perhiasan. Ini dalam mazhab Asy-Syafi'i. Berapa yang biasa di dalam negeri Selangor? Yang biasa itu adalah 800 gram. Itu kalau emas. Lebih 800 gram dan ke atas, maka yang lebih itu yang dikenakan zakat perhiasan. Adapun emas sebagai cawan ataupun sebagai gelas, emas dan perak sebagai pinggan, sebagai mangkuk digunakan untuk makan, yang ini lelaki dan perempuan hukumnya haram. Lelaki dan perempuan hukumnya haram. Hadis yang berikutnya, Nabi SAW bersabda, innal ladzi ya'kulu aw yashrabu fi ina'i adh-dhahabi wal fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Sesungguhnya orang yang makan ataupun minum pada bekas yang diperbuat daripada emas dan juga daripada perak, innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam, maka akan digelegakkan di dalam perutnya itu api neraka Jahannam. Jadi bila ada azab begini, menunjukkan ia adalah haram, ia adalah dilarang. Hadis yang seterusnya dalam Sahih Muslim, man syariba fil fiddah lam yashrab fiha fil akhirah. Siapa yang minum menggunakan bekas daripada perak, maka dia tidak akan minum menggunakannya pada hari akhirat. Maknanya Allah haramkan dia daripada gunakan perak untuk minum pada hari akhirat. Kerana apa? Dia telah menghalalkannya pada waktu hidup di dunia, maka diharamkannya pula pada hari akhirat nanti. Baik, tuan-tuan dan puan sekalian, yang terbaru dalam dunia ataupun industri pemakanan sekarang ni, kita mula tengok dan buat maknanya kajian berkaitan dengan dipanggil gold leaf, iaitu daun emas. Ada yang dibuat daripada emas betul dan ada yang difahamkan dibuat daripada bukan emas tetapi campuran. Dia ditempa, dinipiskan sehingga halus sama macam tisu, tuan-tuan sekalian. Dia macam kain yang lembut tapi emas. Dipanggil gold leaf, maknanya daun emas. Diletakkan pada makanan,
diletakkan pada kek, diletakkan pada burger. Burger tuan-tuan sekalian, letak daun emas itu di atas sekali. Kalau biasa-biasa harganya RM30, dia akan jadi RM300. RM300. Katanya tidak memudaratkan. Sebab emas ni dia kata keluar balik, keluar balik masuk dalam tanah, nanti akan ada emas yang baru, dia kata. Katanya sebahagian begitu. Ada yang menyebut dia sangat halus sehingga tidak ada apa-apa mudarat. Wallahu alam. Ini masih di peringkat kajian untuk kita tengok semua angle. Bila ditanya apakah sebab dalam industri, dia nak ada unsur premium, tuan-tuan dan puan sekalian. Maknanya ada unsur dia high class. Kalau setakat makan burger biasa ni, marhain lah kita-kita, tuan-tuan sekalian. Tapi kalau beli yang itu, Masya Allah. Yang kedua, dalam industri ini antara salah satu cara untuk markup harga lebih tinggi. Markup harga lebih tinggi. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube mungkin, Google ataupun seumpamanya. Tapi respon daripada para ulama di peringkat antarabangsa, kita jumpa dua. Satu, mengharuskan kerana tidak ada mudarat. Yang kedua, para ulama tidak membenarkan. Kerana apa? Berdasarkan hadis yang kita bicarakan. Kalaulah makan gunakan pinggan mangkuk emas pun tak boleh, ini kan pula makan emas. Yang diharamkan tu bukan dimakan, gunakan. Kenapa tuan-tuan dan puan sekalian? Emas ini kalau dalam mazhab Syafi'i, perbahasan para ulama bincang pasal perhiasan, bincang pasal duit sebagai medium of transfer, sifat duit. Kerana kalaulah ia digunakan sebagai pinggan emas, pinggan daripada emas, kita makan atasnya, memang nampak mewah, tuan-tuan dan puan sekalian. Ini menghancurkan hati orang-orang miskin. Susahnya mereka mencari duit, tiba-tiba kita makan atas emas. Yang sepatutnya emas dan juga perak itu adalah duit, iaitu dinar dan juga dirham. Jadi wallahu alam, ini ada hujah masing-masing. Saya bagi tahu kerana dalam industri memang sudah mula ke arah itu sekarang, tuan-tuan sekalian. Baik, seterusnya kita masuk kepada dosa besar yang ke-65, al-kabiratul khamisatu wassittun. Dosa besar yang ke-65 diberi judul al-jidal wal mira' wal aladdu wal ludat wa wukala'ul qudah. Yang ini, tuan-tuan dan puan sekalian, berkaitan dengan beberapa perkara yang dilarang dan termasuk dalam kategori dosa-dosa besar. Kalau kita kata berkaitan dengan yang pertama itu jidal, kita terjemahkan sebagai berdebat, suka berdebat dengan orang lain. Al-mira' ini pula kita boleh terjemahkan sebagai berbantah-bantah. Kerjanya nak bantah aja. Macam berdebat juga, tetapi berdebat mencari kebenaran, ada hujah. Kalau mira' yang ini asalkan dia bantah, tuan-tuan sekalian, tak ada hujah pun dia nak bantah. Kemudian perkataan al-ludat ini dalam Quran ada menyebut wa huwa aladdul khisam. Aladdu, ini yang disebut dalam Al-Quran, maka ia bermaksud adalah amat keras permusuhannya, ataupun dalam hatinya itu ada sesuatu yang sangat, maknanya benci dan keras permusuhannya. Kita kata keras, maknanya tak boleh nak ajak bincang langsung lah, ajak bincang langsung. Kemudian yang terakhir, yang keempat, perkataan yang disebut dalam tajuk dosa besar yang ke-65 ini adalah wakil kepada qadhi. Wakil kepada qadhi. Dalam konteks huraian hadis ini, para ulama kontemporari menyebut ini termasuk dalam yang disebut pada hari ini sebagai al-muhamun. Al-muhamun adalah
peguam. Jadi peguam ni dalam kategori dosa besar. Jadi yang terlibat dalam bidang guaman, nanti dulu kita tengok huraian dulu. Jangan letak jawatan dulu. Baik. Didatangkan oleh pengarang kitab beberapa ayat Al-Quran sebagai muqaddimah untuk memahami latar belakang perbincangan sebelum hadis yang berkaitan. Yang pertama, tuan-tuan dan puan sekalian, adalah ayat daripada surah Al-Baqarah 204 sehingga 205. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nas, dalam kalangan manusia itu mana? Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasada. Dan di antara manusia itu ada orang yang tutur katanya mengenai hal kehidupan dunia menyebabkan engkau tertarik hati mendengarnya. Maknanya kata-katanya kita boleh rasa terpengaruh. Dan ia bersumpah dengan mengatakan bahawa Allah menjadi saksi atas apa yang ada dalam hatinya, padahal ia adalah orang yang amat keras permusuhannya kepadamu. Kemudian apabila dia pergi dengan mendapat hajatnya, berusahalah di bumi untuk melakukan bencana padanya dan membinasakan tanaman-tanaman dan keturunan binatang ternak dan manusia, sedang Allah tidak suka kepada bencana kerosakan. Ini sebahagian daripada para ulama menyatakan berkaitan dengan orang yang terlibat dalam mahkamah, iaitu dengan hujahnya, dengan kata-katanya yang tersusun elok. Ini dikaitkan dengan peguam tadilah, tuan-tuan dan puan sekalian. Dalam kalangan manusia itu ada orang yang kamu rasa tertarik dengan kata-katanya, maknanya dengan hujah dan juga dengan susunan bahasanya, dan mengatakan bahawa dia bersumpah bahawa Allah maknanya menjadi saksi dan mengetahui apakah isi hatinya. Ini satu. Yang kedua, ayat Quran yang dikongsikan adalah daripada surah Az-Zukhruf ayat yang ke-58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qad ma darabuhu laka illa jadalah. Perkataan jidal kat situ jadalah. Kalau ambil ayat daripada awal, wa qalu aalihatuna khairun amhu ma darabuhu laka illa jadalah bal hum qaumun khasimun. Dan mereka berkata lagi, manakah yang lebih baik, benda-benda yang kami sembah ataupun Nabi Isa alaihissalam bawa dan ajar. Seterusnya, dan sebenarnya mereka tidak mengemukakan perbandingan itu kepadamu wahai Muhammad, melainkan kerana membantah semata-mata. Jadi jidal, berdebat, bantah, bukan kerana mencari kebenaran. Bahkan mereka itu adalah kaum yang suka sekali mengemukakan bantahan. Qaumun khasimun. Baik, orang-orang yang pada zaman Nabi SAW, mereka ini hanya semata-mata bantah Nabi SAW, berjidal, tetapi tidak ada bukti pun. Tidak ada bukti. Mereka hanya bertaklid dan mengikut datuk nenek moyang mereka semata-mata. Jadi inilah yang Allah Ta'ala kata, ma darabuhu laka illa jadalah, tiadalah mereka itu melainkan berjidal, berdebat dan membantah semata-mata, bukan mencari kebenaran. Ayat yang lain seterusnya dikongsikan, iaitulah surah Ghafir ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Innal ladhina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi. Sesungguhnya orang-orang yang membantah mengenai maksud ayat-ayat Tuhanmu dengan tidak berdasarkan sebarang bukti yang sampai kepada mereka dari pihak yang diakui benarnya, tidak ada dalam dada mereka melainkan perasaan mahukan kebesaran atau mengatasimu, kemahuan yang mereka tidak sekali-kali akan dapat mencapainya. Mereka cuma nak lebih daripada Rasulullah SAW. Mereka nak mengatasi Rasulullah, tapi Allah Ta'ala sebut mereka tak akan boleh mencapainya. Kenapa? Kerana Rasulullah SAW itu dibantu dengan kelebihan, iaitu mukjizat. Dibantu dengan kelebihan mukjizat. Ketika mereka membantah tentang peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj sebagai contoh, bulan Rajab baru ni kita bicarakan Al-Isra' wal Mi'raj. Mereka tak percaya, mereka bantah tentang perginya Nabi SAW ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis di Palestin, kemudian naik ke langit dunia dalam hadis Malik ibn Sa'sa'ah, di dalam hadis Muslim. Di langit yang pertama jumpa Nabi Adam, langit kedua jumpa Nabi Yahya dan Nabi Isa, langit yang ketiga jumpa Nabi Yusuf, langit keempat jumpa Nabi Idris, langit yang kelima jumpa Nabi Harun, keenam Nabi Musa, ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka bantah, mereka tak percaya. Sebab itu Allah Ta'ala bantu Nabi ketika diasak dengan soalan yang pelbagai itu. Apa kata Nabi dalam hadis riwayat daripada Jabir ibn Abdullah? Lamma kadzabatni Quraisyun faqumtu fil hijri fajalallahu bi Baitul Maqdis fatafiqtu ukhbiruhum wa ana anzuru ilaih. Ketika orang-orang Quraisy mendustakan aku, cerita Isra' Mi'raj kepada orang ramai, mereka dustakan Nabi. Rasulullah kata pada waktu itu aku berdiri di Hijr. Al-Hijr itu maksudnya Hijr Ismail, maknanya dekat dengan Kaabah, sebelah. Bahkan dalam fiqh itu dikira dalam Kaabah, Hijr Ismail. Sebab tu kita tawaf tidak boleh masuk ke dalam Hijr Ismail untuk pergi seberang sana. Tawaf mesti di luar Kaabah dan di dalam Masjid Al-Haram. Baik, Nabi kata apa? Ketika itu Allah Ta'ala tunjukkan dan jelmakan Baitul Maqdis di hadapannya. Rasulullah nampak di hadapan matanya. Tanyalah apa pun berkaitan dengan Masjidil Aqsa, berkaitan dengan Baitul Maqdis, Rasulullah jawab, kerana apa? Mukjizat. Allah bantu Nabi, iaitu dijelmakan gambaran ataupun Baitul Maqdis itu di hadapan mata Nabi, dan Nabi kata wa ana anzuru ilaih, dan aku melihatnya. Jawapannya semua betul. Mereka juga tahu betul, tapi mereka membantah juga, sebab kerjanya memang takkan bersama dan percaya kepada Nabi SAW. Seterusnya, ayat yang berikutnya iaitu daripada surah Al-Ankabut ayat 46. Allah Ta'ala berfirman, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Janganlah kamu berdebat, jidal dengan ahli kitab melainkan dengan yang terbaik, yang paling baik. Ada adabnya dan ada kaedahnya. Jadi ada ketikanya jidal dibenarkan, tetapi ada ketikanya akan jadi dosa besar sebagaimana yang ditajukkan. Begitu juga nanti kita akan tengok berkaitan dengan muhamun, bagaimana dengan peguam dan juga seumpamanya. Baik, kita masuk hadis Nabi SAW yang berkaitan. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini dalam Sahih Al-Bukhari, Inna abghadar rijali ila Allah Ta'ala al-aladdul khasimu. Sesungguhnya
lelaki yang paling dimurkai, bughd pun dibenci, dimurkai oleh Allah Ta'ala adalah orang yang paling kuat permusuhannya, hatinya benci kepada Nabi SAW. Itu paling dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila hati keras, benci kebenaran, benci pada Nabi SAW, itu adalah satu yang dilarang dan ia adalah paling dibenci oleh Allah Ta'ala. Kita sambung pada pertemuan akan datang insya-Allah. Berhenti setakat ini. Aku lu qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.